Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah bersama dengan Zahra akan membentangkan salah satu topik dalam tajuk pembentukan landscape di kawasan tropikal lembap iaitu lulu hawa fizikal. Namun sebelum itu, apakah maksud lulu hawa? Lulu hawa ini bermaksud pemecahan atau perebutan batuan secara in situ di mana batuan yang terlulu hawa tidak berubah tempatnya. Terdapat 3 jenis lulu hawa. Yang pertama, lulu hawa fizikal atau mekanikal di mana kami akan terangkan dengan lebih lanjut lagi dalam video ini. Yang kedua ialah lulu hawa kimia dan yang terakhir ialah lulu hawa biologi. Lulu hawa fizikal ini bermaksud proses penyepaian atau pemecahan batuan secara in situ, iaitu berlaku kerana tindakan suhu sebagai ejen utamanya. Batuan ini akan dipecahkan kepada sel yang lebih kecil tanpa menukarkan sifat-sifat kimianya. Batuan ini mengalami pemecahan akibat kehadiran daya tekasan yang cukup. Lulu hawa fizikal ini terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu proses pembasahan dan pengeringan yang berulang, seterusnya pengembangan dan pengencutan, tindakan ebus atau frost dan yang terakhir adalah penghapuran garam. Jenis lulu hawa fizikal yang pertama ialah pengembangan dan pengencutan. Pengembangan dan pengencutan ini berlaku apabila batuan mengalami julat suhu harian yang tinggi seperti di kawasan gurun, iaitu pada waktu siang, suhu yang panas boleh mencapai 40 darjah Celsius, sedangkan pada waktu malam, suhu menurun sehingga 5 darjah Celsius hingga 0 darjah Celsius. Suhu panas pada siang hari ini akan mengejutkan batuan. Pengembangan dan pengencutan batuan yang berlaku secara berulang-ulang membolehkan menira batuan pecah dan tersepai kepada jisim asal. Bentuk pemecahan dan penyepaian batu ini amat bergantung kepada sifat-sifat fizikal batuan tersebut. Secara umumnya, ada 3 jenis bentuk pemecahan, di mana yang pertama, penyepaian bongkah, penyepaian berbutir dan pengelupasan batu. Ini menunjukkan jenis bentuk pemecahan, iaitu gambar yang pertama merupakan penyepaian bongkah. Penyepaian bongkah ini berlaku pada skala yang lebih besar di mana rekahan yang berlaku di tengah-tengah batuan menyebabkan batuan mereka dan jatuh kepada yang lebih kecil. Gambar yang kedua ialah penyepaian berbutir. Penyepaian berbutir ini disebabkan oleh proses kembang kecut yang berterusan. Butiran batuan yang lebih kecil akan jatuh dan berlongkok di sekitar batuan induk sahaja. Seperti kita dapat lihat dalam gambar ini, batuan asal dan dia menyebabkan serpihan batuan kecil di batuan induk. Dan pada lazimnya, ia berlaku pada batuan yang mempunyai bahan mineral. Proses ini berlaku secara berulang-ulang sehingga sel batuan menjadi lebih kecil. Dan yang terakhir ialah pengelupasan. Pengelupasan ini proses kembang kejuk menyebabkan lapisan luar batuan retak dan pecah menjadi serpihan yang kecil, iaitu pada bahagian luar sahaja. Bahagian luar akan merekah menjadi batuan-batuan yang kecil. Jenis lulu hawa fizikal yang kedua ialah proses pembasahan dan pengeringan yang berulang. Batuan yang mengalami pengembangan dan pengecutan akibat proses basah dan kering, ia berlaku di kawasan iklim tropikal lembap, di mana semasa hujan batu akan basah dan mengembang, manakala semasa panas batu yang basah tadi akan kering dan mengecut. Hujan lebat menjadikan batuan basah dan menyerap air sehingga tepu. Batuan yang lembap ini mengalami pengembangan. Sinaran matahari yang terik akan mengeringkan batuan dan batuan mengalami pengecutan. Proses mengembang dan mengecut yang berulang ini menyebabkan batuan tersepai daripada jisim asalnya. Proses basah kering yang berterusan akan memecahkan batuan. Jenis lulu hawa fizikal yang ketiga ialah tindakan ibun atau frost. Lulu hawa fizikal ini berlaku di kawasan sederhana dunia dan di kawasan pegunungan tinggi yang mengalami kejatuhan suhu di bawah takat beku. Di kawasan pegunungan tinggi, air yang masuk ke dalam rekahan batuan akan membeku apabila suhu sekitar jatuh pada
bawah takat beku 0 darjah Celsius. Pembekuan air di dalam rekahan menyebabkan isi padu bertambah sebanyak 10% dan menambah kuasa tekanan pada dinding rekahan batuan. Berlaku di kawasan 4 musim. Semasa musim panas, air hujan bertakung di celah-celah batu. Manakala apabila musim panas bertukar ke musim sejuk, air dalam rekahan batu bertukar menjadi pepejal. Kesannya, dinding rekahan mengalami ketegangan dan rekahan baharu dan mendalam. Pada musim panas, ais dalam rekahan akan mencair dan memenuhi ruang rekahan dan dinding batuan mengalami kenduran. Proses beku cair yang berulang menjadikan rekahan semakin besar kerana rekahan mengalami ketegangan dan kenduran yang berulang kali dan akhirnya batuan akan pecah dan tersepai. Akhir sekali ialah proses penghabluran garam. Kadar sejatan yang tinggi akibat cuaca yang panas terutama di kawasan gurun mampu menarik garam-garam galian dalam bentuk larutan dari dalam bumi naik ke permukaan bumi melalui daya tarikan kapilari. Berlaku di kawasan gurun, terik matahari di kawasan gurun menyebabkan air disejatkan sehingga ke dalam tanah. Apabila hampir ke permukaan bumi, air akan tersejat ke udara dan meninggalkan garam galian di dalam rekahan batu. Proses yang berulang menjadikan garam galian semakin besar dan membentuk hablur yang keras dan menimbulkan kuasa tekanan dan ketegangan kepada dinding rekahan sehinggalah rekahan menjadi luas dan seterusnya batuan akan pecah. Semasa air tersejat, garam yang terdapat dalam air akan tinggalkan di atas permukaan bumi, termasuklah di celah perekahan batuan. Penumpukan garam yang banyak di atas rekahan batuan menyebabkan batuan akan pecah.